I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Okey. Hari ni kita tukar dulu kamera. Takut nanti tak berapa jelas. Okey. Hari ni kita nak kongsikan dengan korang bagaimana kita nak tukar pot pokok Syngonium. Nampak? Ini namanya Syngonium. Syngonium ni banyak. Dia ada warna pink, ada hijau. Saya pernah tunjukkan kat korang video lama saya. Syngonium apa yang ada dekat rumah saya kan. Yang ini Syngonium dia macam ada pink, ada hijau. Nampak? Tak pasti saya Syngonium apa. Tapi yang saya tahu Syngonium. Dia dah lebat. Mari kita tukar pot. Okey. Saya tak guna media tanah banyak-banyak. Saya nak try guna tanah organik sahaja. Okey. Biasa saya mesti akan campur dengan sekam bakar, sekam padi, sekam mentah. Okey, tapi yang ini saya tak nak campur apa-apa. Je saya nak pakai tanah organik je pun boleh korang. Kadang-kadang ada juga yang tanya dengan saya, "Kak, boleh ke kalau tak ada campur tanah saya pakai tanah je?" Boleh, tak kisah. Okey. Cuma kadang-kadang saya campuran tanah ni sebenarnya penting untuk biasa pokok keladi. Sebab apa saya cakap penting? Sebab pokok keladi ni kadang-kadang dia akan busuk akar. Bila busuk akar, dia kalau kita pakai tanah aja, bila kita siram, airnya tu lambat untuk keluar dari pot. Okey, pokok keladi ni dia tak suka media tanah yang agak lembab, becek. Dia tak suka macam tu. Dia suka bila kita dah siram, air tu terus je keluar. Macam tu. Lagipun kita kadang-kadang hari-hari kita siram kan. Okey, kita guna media tanah organik. Dia dah ada campuran-campuran tanah yang tertentu. Ada sekam bakar. Kalau kita beli dekat kedai, nursery, semua nursery mana-mana ada jual tanah campuran. Kalau kat tempat saya, dekat dengan rumah saya, ada kedai tu dia ada memang semua dah siap. Kadang-kadang korang tanya, "Kak, beli dekat mana media tanah?" Saya beli dekat biasa kedai bunga yang saya selalu beli tu. Dia ada jual media tanah. Macam-macam media tanah ada. Masa mula-mula saya tak tahu, saya akan tanya tuan yang jual tu, saya akan tanya, "Pokok ni media tanah apa yang sesuai?" Lepas tu saya banyak tengok YouTube, saya rajin tengok Instagram orang, bagaimana dia orang tanam pokok-pokok. Saya banyak belajar walaupun alhamdulillah saya dah sikit-sikit tahu bagaimana untuk pokok ni macam mana media tanah, pokok ni macam mana. Tapi kadang-kadang ada yang saya buat tips saya sendiri. Macam mana? Sebab saya nak media tanah tu dia bila kita siram dia akan terus keluar. Macam kita siram dia akan terus keluar di bahagian bawah lubang ni lah. Kita tak nak dia bertakung di dalam pot kita. Bila bertakung dalam pot, itu dia akan membusukkan akar kita. Okey, yang ini dah lebat, nampak. Saya kalau guna pasu atau pot, kebanyakannya pot saya mesti pot plastik. Bila pot plastik, senang bila kita nak tukar pasu, kita akan tekan. Kalau pasu yang keramik atau pasu tanah liat, kita kena ketuk. Kadang-kadang sampai rosak. Kita nak kena korek-korek lagi kan sampai rosak. Lepas tu satu, saya memang suka pot plastik. Bila pot plastik, kira kalau kena kucing ke, kena monyet ke, tak adalah jatuh pecah. Dia sekadar jatuh rosak macam tu je, takkan pecahkan pasu kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, kita tukar pot. Okey, penting tahu korang kalau pokok korang tu belum besar, ikut step by step
kalau cara saya lah, ada je setengah orang dia terus je tanam dekat pot besar. Boleh je kalau pokok tu tak mati, okey. Kalau saya tak suka. Saya tak galakkan terus tanam ke pot yang besar. Sebab bila tanam terus ke pot yang besar tu tanahnya lebih banyak dari pokok kita yang sedia ada. Bila pot tu lebih besar, tanah tu lebih banyak, bila kita nak siram, media tanah tu akan lembap dan banyak air. Bila banyak air, tu yang akan memudahkan lagi kita punya akar tu rosak dan busuk akar. Itu saya selalu cakap dekat sini, kita tukar pot ikut kebesaran pokok kita. Kalau dia dah semakin rimbun macam ni, kita tukar pot lain. Okey, semakin lebat kita tukar pot lain macam tu. Makin lama makin kita boleh guna pot yang paling besar. Okey. Media tanah saya pakai media tanah biasa saja. Media tanah organik. Okey, kita masukkan. Kita dah keluarkan semua. Yang tanah yang sedia ada ni tak payah tukar sebab dia masih tanah baru. Okey. Kalau tanah ni korang kena tukar 3 bulan atau 4 bulan sekali korang kena tukar kalau nak pokok korang tu semakin subur, semakin lebat. Sebab media tanah pun perlu juga untuk pokok kita cantik, pokok kita lebat. Okay? Saya memang suka macam kalau dah 3 bulan, 4 bulan saya akan tukar media tanah. Kalau kita tukar media tanah, dia lagi subur lah. Maknanya kita boleh tahu apa ada dalam media tanah kita tu. Kadang-kadang semut duduk dalam tu. Kadang-kadang ulat-ulat yang kecil-kecil. Lepas tu banyak cacing dia duduk dalam pot kita tu kan. Kalau kita sering tukar tanah, kita boleh tahulah apa yang duduk dalam pot kita tu. Okey, kita dah tukar dah. Dah siap dah. Nanti kalau dia dah besar dan gemuk lagi, kita tukar lagi pot yang paling besar. Okey. Dia sekejap je kalau besar tu. Kalau besar tu, setiap kali kita nak tukar pot, kita buang tanah dia. Okey, kita buang tanah dia, kita ambil tanah yang baru. Okey. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Semoga video saya memberi semangat kepada korang yang untuk first time untuk bela pokok. Kalau ada yang tak faham boleh tanya saya. Saya boleh kongsi ilmu dekat korang. Okay? Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang selalu support saya. Bye.